anda masih bernafas waktu ini, saat ini, bermaksud anda tidak sedar sebenarnya jantung anda juga sedang bekerja keras. Okey, jantung kita berdegup dalam average-nya, dia berdegup 1 degup, 2 degup, 3 degup. Tak ada siapa kira degupan jantung dia. Tapi jika anda ingin kira ataupun jika anda ingin tahu berapa degupan jantung kita lakukan setiap minit, ambil macam ni je senang. Setiap minit kita punya nadi, kalau cuma boleh pegang nadi masing-masing, sama ada di radial ataupun di tengkuk, okey, boleh rasa nadi masing-masing. Setiap degupan itu kalau kita kira 1, bermaksud dalam masa 1 minit 60 saat dia berdegup lebih kurang 60 ke 90. 60 ke 90. Okey, ambil senanglah kalau contohnya seorang atlet tu dia berdegup lebih perlahan sebab dia punya jantung lebih efisien, jadi dia berdegup 50 pun dah cukup dah untuk memberi blood supply, darah kepada seluruh badan. Okey, jadi kita ambil nombor senang 50. Kalau 1 minit kita berdegup dalam 50 kali, bermaksud kalau kita darabkan kepada 60 minit, so kat situ dah 50 kali 60 dah 3000. Okay? Dalam 1 minit je kita dah berdegup, dalam masa 1 jam saja 60 minit kita dah berdegup 3000 kali. Jadi anda darabkan pula kepada 24 jam. Okay? So roughly lebih kurang dalam berpuluh-puluh ribu kali lah, 30-40 ribu macam tu jantung kita berdegup. Apabila kita bercakap soal sakit jantung, iaitu sumbatan pada darah jantung, bermaksud bila dia tersumbat, maka maka muscle jantung kita atau otot jantung kita akan mati. Bila otot jantung kita akan mati jika kita tidak selamatkan, jika kita tidak buang sumbatan tadi, darah tidak kembali berjalan seperti normal, bermaksud ada sel jantung yang akan mati. Bila sel jantung yang mati, bayangkan macam mana dia nak mengepam dengan normal ke seluruh badan. Jadi fungsinya akan terjejas. Pulse 60 ke 90 normal. Sometimes kita allow up to 100. Okay? Jadi lebih daripada 100 dikatakan jantung tu laju. Tapi jangan tak tahu, kita boleh mencapai 100, 110, 120 sampai ke satu tahap dia boleh laju. Dan laju itu masih normal. Okey, laju ni kita panggil tachycardia ataupun degupan jantung laju. Tapi walaupun saya kata 60 ke 90 itu normal, 100 baru kita kira tidak normal. Tetapi dalam certain situation, dalam keadaan contoh kita sedang demam. Okay, bila kita demam, badan kita panas, metabolisme kita tinggi, so jantung kita logiknya, normalnya akan berdegup lebih pantas. Okay? Kalau kita bersukan, dia boleh capai up to 140, 150. Kan biasa siapa naik treadmill dia akan tahu kan, letak je tangan kita kat situ dia boleh kira kita punya degupan jantung. Okay? Tapi roughly kita ambil maksimum seseorang tu boleh mencapai heart rate dia, degupan jantung dia boleh mencapai kepada, kita ambil formula 220 tolak degupan jantung. Okey, tolak umur 220 tolak umur. Contohnya seseorang itu berumur 20 tahun. Jadi 220 tolak 20 tahun. Jadi secara asasnya jantung dia boleh berdegup selaju 200. Okey. Bila ini terjadi, bila dia bersukan, bila dia melakukan exercise yang metabolisme dia meningkat, jantung dia perlu mengepam lebih laju, maka itulah respon jantung dia akan mengepam lebih kurang 200. Jadi bila umur semakin meningkat 30, 40, 50, so 220 kalau tolak age yang semakin meningkat tu, maka heart rate yang normal dia akan semakin berkurang. Jantung dia rasa macam berdebar, kadang-kadang sakit dada. Okey, berdebar ni pun salah satu simptom sakit jantung juga, dan sepatutnya dan semestinya kalau dia berdebar tanpa sebab. Kita boleh berdebar waktu kita bersukan kan. Kita bersukan, kita naik tangga, naik tangga, lepas tu kita duduk. Kita akan rasa jantung kita duk. Kita akan rasa kan. Kalau kita duduk dengan tenang macam ni, kita tak rasa pun jantung kita berdegup. Kita tak rasa pun jantung kita sedang bekerja. Jadi kalau tengah duduk diam macam ni, tiba-tiba kita rasa, kita dapat rasa, kenapa kita rasa dia punya degupan? Itu abnormal. Okey, itu tak normal lah. Kalau kita tengah bersukan, kita rasa jantung kita berdebar, itu normal. Jadi bila tengah rehat, itu yang perlu cek dengan doktor lah. Okey, nanti bila sampai ke klinik atau hospital, dia akan buat ECG. Nanti doktor akan beri lawatan lanjut lah kalau perlu. Bila kita tanya apa pembunuh nombor 1 rakyat Malaysia, sejak dulu 15 tahun lepas sampai ke hari ini, masih lagi nombor 1-nya ialah kita panggil ischemic heart disease. Okey, ischemic tu apa? Ischemic tu dalam bahasa Melayu dia, kalau kita English ke Melayu kan, ischemia. Ischemia ni ialah keadaan di mana tisu badan, tak kisahlah kalau kita bercakap soal jantung, dia tisu jantung lah. Kalau bercakap soal otak, dia tisu otak. Jadi iskemia ni ialah keadaan di mana oksigen pergi ke organ itu berkurang.
Okey, bila kita bercakap soal jantung, macam mana jantung kita punya macam mana boleh mendapat iskemia, tidak lain tidak bukan ialah apabila salur darah yang menyampaikan oksigen ke otot jantung. Kena ingat ni, jantung ni kerja dia mengepam darah ke seluruh badan. Dalam masa yang sama, otot jantung pun memerlukan darah. Jadi otot jantung ni, siapa yang supplykan darah kepada dia, siapa yang beri darah kepada dia ialah coronary artery. Jadi masalah ischemic heart disease ni terjadi apabila coronary artery ini, kita panggil salur darah jantung coronary ini tersumbat. Okey, bila dia tersumbat, habislah jantung kita punya otot, tak dapat supply darah. Jadi bila dia tak dapat supply darah, dia akan mati. Dan bila dia mati, macam mana dia nak supply ke seluruh badan? Itulah akan menjadi rentetan-rentetan kepada serangan jantung yang saya akan bincangkan selepas ni. Seandainya seseorang itu mengalami sumbatan pada dalam jantung, dalam coronary jantung, every second matters. Okey, kita panggil dalam dunia perubatan ni, kita panggil time is myocardium. Apa itu myocardium? Myocardium ialah otot jantung. Okey, time is time lah. Okey, so semakin lama masa berlalu daripada saat terakhir dia tersumbat. Okey, salur darah tersumbat saja dan kita akan clock in time. 1 saat, 2 saat, 3 saat, 1 minit, 2 minit, 5 minit, 1 jam. Semakin lama masa berlalu tanpa sumbatan tadi dipecahkan, maka semakin lamalah otot jantung iaitu myocardium tidak mendapat bekalan darah. Okey, tidak dapat bekalan darah dan dia akan matilah. Okey, let's say semakin lama dia mati. Okey, kalau yang mati tadi, kita perlu ingat dalam jantung kita dia ada muscle dan dia ada juga bateri. Okey, bateri dan ada juga kita panggil saluran elektrik. So kita ada bateri, kita ada saluran elektrik dan kita ada muscle. Okey, kalau iskemia iaitu kecukupan oksigen tadi berlaku terkena pada bateri, so bateri pun akan mati. Okey, kalau dia terkena pada saluran elektrik jantung, maka saluran elektrik jantung pun akan mati. Dan kalau dia kena pada muscle jantung pun akan mati. Jadi semua tu boleh mendatangkan kesan-kesan yang end result dia ialah sama, iaitu boleh membawa maut. Okey, start daripada dia tersumbat, jadi jantung boleh menjadi perlahan sebab bateri mati. Okey, dan kalau berlaku pula kena pada elektrik, maka kita panggil heart block. Okey, elektrik jantung tersekat. Dan kalau kena pada muscle pun akan mati. Jadi fokus pada 3 perkara yang saya perlu cakap ni. Okey, untuk kita memahami ischemic heart disease ni, serangan jantung pembunuh nombor 1 rakyat Malaysia ni, okey, anda perlu betulkan fahaman kepada 3 perkara ni. Okey, maksudnya sebelum kita mengenali jantung, anda perlu buang dulu kefahaman lama berkenaan dengan jantung. Iaitu apa? Yang pertama ialah serangan jantung ialah penyakit orang tua. Serangan jantung ialah penyakit orang dah pencen. Okey, ataupun serangan jantung ialah penyakit atuk nenek kita. Ini salah. Ini totally wrong. Okey, betulkan dulu mitos yang pertama ini. Kenapa? Okey, jika anda buka statistik bermula umur 40. Okey, sudah mula antara 40 ke 51, 51 ke 60 dan 60 tahun ke atas, sebab utama kematian rakyat Malaysia ialah ischemic heart disease, serangan jantung. Okey, so dia mula umur 40. 40 umur apa? Umur kita panggil apa? Umur sedang elok kan. Tengah kalau buah tu masak ranum lah umur 40 ni. Okey, dah career dah stable, anak-anak dah 4-5 orang atau mungkin 2-3 kan. Okey, tengah sedap nikmati gaji, nikmati dah stable lah. Okey, masa ni lah serangan jantung datang. Okey, jadi jangan ingat ini penyakit orang tua. Itu mitos nombor 1 yang anda perlu faham. Okey, yang kedua, mitos yang perlu kita buang daripada fikiran kita untuk kita memahami jantung ialah serangan jantung tidak mesti datang dengan sakit jantung. Faham? Untuk seseorang itu mendapat serangan jantung, dia tidak memerlukan satu signal, dia tidak memerlukan satu petanda. Okey, dia tidak memerlukan apa-apa gejala pun. Okey, apa maksud yang saya maksudkan ni ialah seseorang itu boleh saja bangun pagi, okey, pergi jogging dan mati ketika jogging. Okey, yang lebih teruk daripada tu, seseorang boleh hidup seperti biasa, makan malam seperti biasa dengan family, masuk tidur, gosok gigi, masuk tidur, esok tak bangun dah. Okey, itulah dia serangan jantung. Antara simptom. Maksudnya apa? Itulah gejala pertama dia.
Iaitu gejala pertama orang itu ialah apa? Ialah mati. Itulah gejala dia. Ada gejala kedua ialah mendapat serangan ketika jogging. Fakta ketiga yang perlu semua kita panggil debulking, kita perlu buang daripada minda kita untuk kita mengenali jantung ialah kita panggil ini ialah penyakit orang lelaki. Okey, ini ialah penyakit orang lelaki. Ini pun kita perlu faham bahawa ia tidak lagi penyakit orang lelaki. Anxiety, iaitu kita panggil anxiety ni Melayunya panggil dia panggil anxiety ni ialah istilahnya ialah bukan murung tau. Anxiety ni ialah dia cepat gelabah lah. Saya lupa apa? Risau lebih, kerisauan melampau, kerisauan melampau. Okey, boleh, itu juga boleh menjadi dia kata anxiety menyebabkan sakit jantung. Ada cause relation tapi bukan 100%. Okey, cuma nak katanya sometimes orang anxiety boleh presented, boleh gejala dia ialah sakit dada. Dia sakit dada, dia rasa risau, dia rasa sesak, susah nak nafas, kadang-kadang dia bernafas laju. Itu boleh juga menjadi petanda kepada anxiety, tapi always kita akan bermula dengan siasat dulu. Dia ni ada risiko sakit jantung ke tak ada, kita buat ECG, kita check dia punya blood pressure, dan kalau check dia punya darah, dia punya enzim jantung, kalau semuanya normal dan dia masih lagi dalam kategori risiko rendah, jadi barulah kita boleh angkat diagnosis anxiety tadi. Dan mestilah ada supportive criteria yang lain. Contohnya dia ada berkaitan dengan situation, dia ada faktor-faktor yang menyebabkan anxiety dia naik. Kita tak boleh merono je cakap kalau orang muda sakit dada tu ialah anxiety, tak boleh. Always ada step by step to get the diagnosis. Darah kita akan pergi daripada jantung kiri, jantung kiri akan mengepam ke seluruh badan. Okey, selepas dia bagi oksigen ke seluruh badan, okey, darah yang tidak ada oksigen akan kembali semula ke badan dekat bahagian kanan jantung. Okey, daripada kanan jantung pam darah pergi ke paru-paru. Paru-paru lah akan membekalkan oksigen semula dan buang kita punya karbon dioksida. Lalu darah yang dah datang daripada paru-paru yang kaya dengan oksigen tadi masuk semula ke jantung sebelah kiri dan dipam ke seluruh badan. Okey, jadi bila kita bercakap soal serangan jantung, kita banyak sebenarnya fokus kepada serangan jantung. Jadi kita punya darah yang supply kepada otot jantung kebanyakannya pergi ke sebelah kiri. Kebanyakannya sebelah kiri. Jadi bila dia tersumbat, maka kita bercakap soal jantung sebelah kiri kita mati. Jantung sebelah kiri mati, dia tidak dapat mengepam, maka tamatlah riwayat jantung tadi lah. Macam mana kita nak kenali orang serangan jantung? Okey, yang kita risaukan kalau dia tak ada simptom lah. Terus dapat heart attack dengan tiba-tiba. Ketika makan boleh, ketika bergaduh, ketika bawa kereta, ketika tidur pun boleh. Okey, itu satu hal yang kita sangat risau kalau tak ada tanda. Okey, kalau tanda juga okey, tanda-tanda serangan jantung kita boleh dividekan kepada typical dan atypical. Maksudnya yang kebanyakan orang melaluinya, dan ada satu tanda lain ialah atypical, yang jarang ataupun yang kita panggil ini macam bukan serangan jantung tapi hakikatnya ia ialah serangan jantung. Okey, jadi yang typical tu ialah serangan sakit dada yang mencengkam ataupun memijak ataupun berat di tengah-tengah dada ataupun dan dia boleh pergi sehingga ke kiri, sehingga ke dagu atau sehingga ke kita panggil shoulder, sakit tu menjala sehingga ke bahu dan dagu. Okey, ada sampai ke belakang ataupun pergi ke sebelah kanan pun boleh juga, ataupun sakit tu menjala ke dua-dua belah dada, kiri dan kanan pun boleh juga. Okey, susah kita nak cakap dia karakter dia menekan ke ataupun mencengkam ke ataupun mencucuk ke, susah kita nak cakap. Walaupun kebanyakannya ialah mencengkam dia ataupun dia memijak, macam kita panggil sakit dia pressing in nature. Okey, dan biasanya yang tipikal ni, bila dia kata dia ada pesakit tu kata dia ada rasa tekanan di bahagian dada, biasanya dia diikuti dengan rasa perasaan rasa macam nak mati. Ada pesakit kata macam tu. Okey, ataupun kita panggil doom sensation. Okey, ataupun pesakit tu berpeluh, sakit je dada berpeluh. Okey, ini sangat lain dengan gastrik kan. Gastrik walaupun sakit pedih kat situ ulu hati, tapi tak adalah sampai berpeluh, tak adalah sampai sesak nafas. Tapi ini pesakit jantung, sakit dada,
Dia susah nafas, dia rasa bernafas laju, ataupun dia rasa nafas tersekat, ataupun dia rasa berpeluh, basah badan. Padahal orang lain semua tak perlu dia berpeluh. Okey. Dan dia rasa nak muntah. Kita ambil konsep macam ni. Jantung ni organ di dalam. Jadi bila dia nak bagi tahu dia punya simptom, sometimes pesakit akan muntah. Okey, ataupun rasa loya nak muntah. Okey. Dan sakit tu tadi biasanya kalau kita nak kenal serangan jantung ni, dia biasanya 10 ke 15 minit. Maksudnya dia tidaklah sakit mencucuk sekali hilang. Buat kerja tiba-tiba bom, satu lagi sakit hilang. Dia biasanya tidak begitu. Biasanya dia 10 ke 15 minit. Okey. Dan bila anda mendapat tanda-tanda begitu, tidak lain dan tidak bukan, tempat yang patut anda tujui ialah hospital. Okey, hospital tempat yang boleh memberi anda rawatan yang lengkap. Seandainya anda berada jauh daripada hospital, yang paling dekat adalah klinik kesihatan ataupun klinik mana-mana klinik kita panggil general practitioner, klinik swasta, pergi saja. Kerana di sana adanya satu rawatan awal. Jika memang anda didiagnos sebagai serangan jantung, mereka boleh beri anda ubat yang pertama yang dapat mengurangkan mortaliti berdasarkan kajian jika ubat ni diberi yang secepat mungkin. Ubat itu ialah aspirin. Okay? So ubat cair darah ni di mana-mana hospital, di mana-mana klinik kesihatan, di mana-mana klinik GP ataupun klinik swasta, semuanya akan simpan ubat ni. Okay? Dan dalam kita punya guideline untuk merawat pesakit serangan jantung, seawal di mana pesakit itu berjumpa doktor, ubat aspirin ni perlulah diberi. Dan sebaik-baiknya pesakit ni akan ditransport ke hospital menggunakan ambulans. Pesakit-pesakit jantung yang datang dengan simptom yang, alamak, ini bunyi macam bukan sakit jantung, tapi mereka sebenarnya ada mengalami serangan jantung. Okey, contohnya apa? Okey, kita ada pesakit yang dia hanya datang pergi kerja macam biasa, pergi kerja. Okey, tapi dia perasan bila dia nak ambil air semayang, lepas dia ambil air semayang, dia terpaksa pegang dinding. Okey, dia terpaksa pegang dinding untuk pergi dekat je pun tempat air semayang dengan surau. Okey, terpaksa pegang dinding. Jadi apa dia rasa? Dia rasa macam dia tak larat. Okey, tak larat yang tak boleh explain. Kan? Kalau tak larat yang boleh explain ni senanglah. Daripada pagi tak larat, tak payah pergi kerja. Kan? Buat kerja berat tak larat, logik lah. Kan? Exercise, sakit-sakit badan tak larat, logik. Demam tak larat. Ini unexplained fatigue. Pergi kerja macam biasa, ambil semayang, tiba-tiba je tak larat. Okay? Some of them ada juga yang rasa macam pedih ulu hati yang tak sedap. Dia rasa tak sedap, rasa macam tak selesa kat perut. Perut ni dia cakap perut. Even bila kita tanya soalan pun, sakit apa, dia cakap sakit perut. Dia pula boleh cakap, pesakit boleh cakap dengan kita, saya rasa gastrik. Tapi saya makan ubat ni tak hilang, Gaviscon tak hilang, minum air tak hilang. Okey, cuba try sendawa tak hilang. Macam-macam lah. Okey, yang akhirnya kita dapat diagnosis melalui ECG pesakit. Serangan jantung tahap 1, mungkin yang dimaksudkan oleh soalan ni ialah kita di hospital ataupun di WHO sendiri klasifikasikan serangan jantung ni sebagai 3 tahap. Okey, tahap pertama yang paling teruk, ini kita panggil dalam, kalau kita ambil selalu pembuluh darah tadi, kalau kita ambil satu pipe, bermaksud dia total occlusion. Dia tersumbat terus. Pipe tu tersumbat terus, bermaksud air datang tapi air tak keluar. Okey, jadi kita bayangkan kalau tersumbat terus, so bahagian jantung sini tak dapat bekalan oksigen. Okey, mati. Okey, occlusion. Itu total occlusion. Ini tahap jantung yang paling tinggi. Okey, ini yang paling teruk. Pesakit-pesakit inilah yang biasanya datang terus mati. Okey, datang CPR dan sebagainya. Okey. Yang kedua, dia tersumbat juga, tapi tersumbat separa. Maksudnya masih ada lagi aliran darah. Okey. Tetapi yang masih ada aliran darah dari ni pun kita pecah kepada 2. Iaitu yang masih ada aliran tapi jantung dah mati. Tapi mati je tak banyak, sikit saja bahagian jantung yang mati. Okey. Ada yang paling rendah punya serangan jantung ialah dia partial occlusion, sumbatannya hanya separuh, dan tidak membawa kepada kematian sel jantung. Bermaksud dia masih ada bekalan darah tambahan daripada sekeliling. Maksudnya badan kita ni pandai. Kalau dia melihat kalau dia nampak ada sumbatan, dia akan cuba membuka saluran darah yang baru. Okey. Kalau ada bahagian yang terjejas, dia akan buka yang baru untuk tolong. Jadi kalau yang baru ni boleh membantu, maka pesakit tadi walaupun tersumbat, dia masih lagi boleh survive. Dan dia punya jantung tak matilah. So macam mana nak tahu jantung ni mati ke tidak? Kita cek darah. Kalau doktor cakap kita nak cek darah enzim jantung, maksudnya dia nak bezakan lah pesakit tu punya jantung mati ke tidak
sel jantung tu. Pesakit tu tak mati, tapi kita nak tengok sel jantung tu ada tak yang dah mati. Jadi sebagai kesimpulannya, kita pecahkan serangan jantung kepada 3 lah. Heart attack yang paling teruk iaitu total occlusion, sumbat penuh. Yang kedua ialah 2 dan ketiga sumbat separa, tapi yang kedua ni walaupun dia sumbat separa, jantung still mati sebahagian. Yang ketiga yang paling bawah, sumbat separa dan sel jantung tidak mati. Okey. Dan perlu ingat, setiap orang tidak semestinya melalui tahap 1 baru kedua baru ketiga. Tidak. Ada orang yang saya kata tadi dapat serangan jantung terus yang nombor 3. Ada yang terus nombor 1, ada yang nombor 2. Macam tu. Soalan agak spesifik, bertanya, ada satu soalan ni bertanya pasal dia punya jantung ada bateri. Kita tahu semua orang ada jantung ada bateri 1. Okay? Kita panggil perentak jantung. Tetapi ada sesetengah keadaan ada sel-sel jantung lain yang lebih aktif daripada bateri tadi. So sel-sel lain tadi boleh initiate bateri sendiri. Itu bahaya kalau dia terlampau banyak. Maksudnya orang ada satu bateri, dia memang ada satu bateri, tapi dia ada juga sel jantung, dia ada juga dia ada muscle jantung dia yang boleh convert jadi bateri. Itu yang kita risau. Kalau terlampau banyak. Sebab kalau terlampau banyak bateri, sesiapa yang nak jadi ketua? Kita risau. Yang ni fire, bateri asal fire, yang ni fire, ni fire, ni fire. So jantung kita jadi macam confused. Jadi dia punya, bila dia confused, dia tak dapat nak charge dengan betul, dia tak dapat berdegup dengan betul. Instead of berdegup macam ni, dia akan jadi tak tentu arah. Jadi bila doktor suggest kepada buat angio ke, buat rawatan ke, jadi elok bincang secara lanjut dengan anda punya pakar jantung. Ini menceritakan pasal apa yang kita risaukan sangat ni kalau pesakit tu dapat serangan jantung. Bila dia dapat serangan jantung, sama ada dia mati atau hidup. Kalau pesakit ni hidup, maka dia akan hidup dengan jantung yang sudah mati sebahagian. Maksudnya kalau kita ambil jantung kita tu sebagai sebiji bola, mungkin ada sebahagian yang tidak berdegup. Maksudnya bola tu akan macam ni, sepatutnya dia macam ni. Tapi sekarang ini mati, so berdegup kat sini je. So boleh tak agak-agak dia nak supply ke satu badan? Jawapannya tidak. Jawapannya tidak. Jantung tu akan menjadi lemah, maka itu yang kita panggil penyakit lemah jantung. Jadi apa yang badan kita akan buat? Badan kita akan try lajukan jantung. Dia dah lemah, tapi badan, sel-sel badan nak darah. Kami perlukan oksigen. Awak lemah sangat ni jantung. Jadi apa jantung kita akan buat? Jantung kita akan pump lebih laju. Pump lebih laju, maka akhirnya macam muscle bila kita bekerja, muscle akan membesar. Macam tu juga jantung. Bila dia bekerja dengan lebih laju, maka dia akan membengkak. Apa kesan jantung bengkak? Dia semakin lemah. Jadi instead of dia membantu, mungkin dia bantu peringkat awal, bantu boleh memberikan cardiac output, kita panggil, boleh memberikan oksigen kepada seluruh badan, tapi akhirnya dia akan bad outcome juga. Dia akan bengkak dan dia akan lemah lagi. Jadi apa yang doktor akan buat ialah bagi ubat untuk perlahankan degupan jantung. Tetapi dengan degupan yang perlahan itu, kita nak pastikan dia kuat. Degupan jantung, saya rasa tidak. Anda gemuk ke, anda obes ke, anda kurus ke, tidak mengubah anda punya degupan jantung. Mungkin boleh baca dengan lebih lanjut. Setahu saya dan pengetahuan saya tidak. Untuk menjaga kesihatan jantung, dia akan cakap apa? Anda jaga badan. Maksudnya apa? Maksudnya sekarang ni kita hanya fokus kepada jantung. Sedangkan kita tak tahu ada lagi banyak organ yang boleh terjejas. Dengan disebabkan oleh kalau kita makan tak jaga. Saya nak cerita tadi saya ada bagi tu satu mitos bahawa serangan jantung datang mesti dengan simptom kan. Sebenarnya itu yang kita kata mitos. Dan kita perlu sedar sebenarnya dikala kita membina kerjaya, dikala kita membina rumah tangga, dikala kita membina empire kita sendiri, sedar tak sedar sebenarnya dalam badan kita, dalam salur darah kita, ada something juga yang sedang membina. Apa? Iaitu kolesterol. Kolesterol yang kita makan tu dia termendak dalam salur darah. Dia mendak dengan senyap-senyap. Tak ada siapa boleh tahu takat mana dia dah mendapat tu, dah tahap mana. Anda bayangkan macam inilah. Bayangkan inilah salur darah kita bulat. Anda pandang daripada sana kan, ni salur darah kita bulat. Mendapat tu akan datang, tak kisahlah daripada bawah
ataupun daripada atas, daripada kiri atau kanan. Okey, dia mendap. Apa yang akan jadi? Dia akan menyempitkan ruangan darah. Ini tak ada siapa tahu melainkan dia buat angiogram. Okey, siapa yang buat angiogram baru dia tahu. Ataupun setengah study kata buat calcium scan. Okey, mungkin boleh tahu. Okey, tapi yang paling tepat ialah kita buat angiogram. Okey, kita tahu tak ada siapa sendiri kat sini yang suka-suka nak buat angiogram, melainkan orang yang berduit lah nak buat screening angiogram. Okey, jadi sekarang ni apa yang konsep yang kita perlu sedar, yang kita perlu pegang ialah kita semua ada mendapat kolesterol. Itu je, kita kena ingat satu. Okey, bila dia start membina, bukan 1-2 hari, bukan kemarin, bukan 1-2 bulan, bukan. Ini terbina sejak kita mula makan. Okey, sejak kita mendapat makanan suapan pertama daripada mak kita. Okey, kita dah dapat bekalan kolesterol tadi. Okey, dia sama ada kolesterol baik atau jahat jelah. Okey, dan kolesterol ni lah yang sedang kita bina dari dulu lagi. Empire kolesterol. Kita panggil empire kolesterol. Okey, bila dia mendap, kita risau. Kalau dia mendap dengan secara sikit demi sikit, itu kadang-kadang orang dapat simptom. Bila dia buat kerja, rasa sakit dada. Sebab apa? Sebab bila dia buat kerja, darah perlu lebih untuk lalu, tapi dia sempit, salur darahnya sempit. Okey, itu ada simptom, tak apa. Yang kita risau ialah kita panggil dekat kolesterol tadi, dia ada cap, dia ada selaput. Selaput ni smooth, licin. So darah lalu, okey, darah lalu, tak ada masalah. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tiba-tiba esok lusa, dia selaput tu boleh tertanggal. Bila selaput tu tanggal, jadi surface of the cholesterol tu, permukaan kolesterol tu dah jadi bergerigi ataupun sticky. Maka apa yang akan terjadi? Kita punya sel darah kuning, platelet kita akan melekat. Satu platelet melekat, dia takkan duduk situ diam-diam. Dia akan panggil kawan dia. So kawan-kawan dia akan datang. Platelet akan datang, pum. Sekejap, dalam beberapa saat, beberapa minit, boleh jadi total occlusion. Daripada kolesterol yang stable tadi, yang cap dia licin tadi, dia boleh tertanggal dengan apa pun sebab pun sekalipun. Kita tak tahu macam mana dia boleh tertanggal. Okey, dan boleh datang platelet akan mengerumuni dan menutup keseluruhan salur darah jantung tadi. Okey. Jadi ingat, tidak dapat tidak, kita kena nombor 1 jaga makan. Jadi nombor 1, macam mana sekalipun nak jaga jantung, nak jaga otak, nak jaga buah pinggang, nak jaga salur darah otak, sama je. Salur darah ni berada di mana-mana saja. Kalau dekat otak yang tersumbat, kita akan dapat stroke lah. Pertama sekali kena jaga makan. Macam mana anda nak jaga makan? Anda pergilah tanya sesiapa pun. Okey, banyak nasihat yang anda akan terima, tapi saya akan rangkulkan kepada apa yang KKM bagi tahu. Okey, semua dah hafal benda ni kan, suku-suku separuh. Okey, suku-suku separuh tu challenge tu sebenarnya. Sebab kita lahir makan pakai pinggan. Okey, bila kita nak makan dalam tray yang ada pembahagian, kita pergi kedai mamak kan. Kedai mamak je akan buat macam tu. Letak roti canai sekeping, letak dal, letak kari. Okey, macam healthy kan. Sebenarnya tak, walaupun pakai pinggan yang bentuk ada partition, tapi jika portion dalamnya tidak betul, sama juga. So kena tahulah, yang paling banyak perlulah buah-buahan dan sayur. Okey, karbohidrat lagi satu bahagian yang suku, dan lagi satu suku ialah protein, daging, sebagainya. Okey, itu baru portion, belum kepada apa yang berada di dalam itu. Okey, ada orang kata portion tu, ada orang pakai dulang besar, macam mana pula? Dulang kecil macam mana pula? Okey, so adalah KKM pun menggariskan untuk budak-budak lebih pinggannya 7 inci, untuk orang dewasa 9 inci. Radius dia lah. Okey, dia punya jejari 9 inci, budak 7 inci. Dan seterusnya dia akan berbalik kepada macam mana makanan itu disediakan. Anda ikut portion betul-betul pun, suku-suku separuh, kalau semua makanan tadi goreng, letak dengan santan, mentega, minyak dan sebagainya, pun dia akan jadi kualitinya akan terjejas juga. Okey, dan lagi satu yang KKM gariskan kepada kita ialah applykan konsep dipanggil apa? Dia panggil BMV, balance. Balance yang tadi itu adanya semua zat, and then M ialah moderate, jangan terlalu banyak, amount dia sikit. Macam mana nak tahu amount? Anda special. Anda dan jiran sebelah rumah anda mungkin lain-lain. Kenapa? Kita kira berat badan. Kita kira berat badan kita kira aktiviti yang kita lakukan setiap hari apa. Okey, kalau seorang yang duduk depan komputer, memang dia tak bergerak, kerja dia depan komputer. So secara logiknya dia memerlukan kalori yang lebih rendah berbanding dengan atlet yang berlari, maraton dan sebagainya. Okey, jadi tengok diri anda sendiri, cermin diri anda sendiri. Siapakah anda?
apa aktiviti anda, apa jantina anda. Okey, kalori lelaki dan perempuan berbeza. Okey. Tadi and then B tadi ialah balance, adanya semua. M ialah moderate dan V ialah variety. Ingat tu, variety. Mana tak bolehlah makan satu jenis makanan je, kena tukar-tukar. Sesekali makan kacang ni, minggu depan makan kacang lain. Okey, sayur ni sayur lain. Protein ayam, protein daripada telur, protein daripada ikan dan sebagainya. Okey. Now always ingat, kalau anda diberi pilihan dan anda boleh terapkan benda ini, cubalah cari ikan berbanding daging atau ikan berbanding ayam. Okey, red meat tidak bagus as compared to ikan dan ayam. So, 3 musuh utama rakyat Malaysia. Pertama ialah makanan kita. Kedua ialah rokok. Rokok ni antara faktor terbesar menyumbang pada serangan jantung. Lelaki ke perempuan ke, lebih berisiko lelaki. By genetik, lelaki itu lebih berisiko mendapat serangan jantung. Tambah-tambah pula kalau lelaki itu isap rokok, kan? Okay? Jadi, yang pertama tadi jaga makan, kedua jangan isap rokok, dan yang ketiga ialah bersenam. Bersenam macam mana, apa nak buat ke, tak kisahlah anda nak pergi gym ke, anda nak jogging di rumah ke. Kalau anda tak mampu bersenam, tak mampu pergi gym, okay, itu semua ambil masa kan. Kita balik kerja pukul 4.30, ambil anak, ambil isteri, sampai rumah pukul 6, 6.30. Hujan pula tu petang. Terus balik rumah dah makan kan, nak minum petang kan. Lepas minum petang terasa macam makan nasi teruslah, makan malam pula. Okay, so berturut-turut kita makan. Lepas tu malam lepas maghrib tidur kan. So sangat unhealthy lah benda tu semua. Jadi kalau kita tak dapat bersenam, cubalah berjalan. Salah satu contoh ialah parkinglah kereta jauh-jauh. Parking kereta jauh-jauh dan datang ke tempat kerja anda. Okey, pegang 3 benda ni, jaga makan, jaga exercise dan jangan isap rokok. Okey. Jadi benda ni semua insya-Allah anda, saya, kita semua boleh mengubahnya, boleh menurunkan kadar serangan jantung di Malaysia. Kalaulah penyakit serangan jantung ni boleh bercakap, dia akan tanya kita, kenapa salahkan saya yang sebagai pembunuh nombor 1 rakyat Malaysia. Cuba tanya rakyat Malaysia tu kan, cuba tanya semua rakyat Malaysia, siapa yang suap makanan ke mulut dia? Mesti dia sendiri. Siapa yang isap rokok? Dia sendiri. Siapa yang tidak bersenam? Kaki dia sendiri, badan dia sendiri. Jadi siapa sebenarnya pembunuh nombor 1 rakyat Malaysia? Rakyat Malaysia sendiri. Kita sendiri yang membunuh diri kita. Okay, kita buat lifestyle yang macam ni, kita create lifestyle macam ni, kita wariskan lifestyle yang sama kepada anak-anak kita. Makan santan, makan ini, makan kuah, goreng semua, dan anak kita terikut, generasi seterusnya terikut, maka rantaian pembunuh ini tidak dapat dipotong, disekat. Okey, angin yang dimaksudkan di sini ialah angin ni ialah orang panggil angin kan. Orang panggil angin, biasanya kita panggil gastrik. Okey. Anda sepatutnya tidak mengambil risiko ini. Maksudnya apa? Kalau anda sudah berusia 40 tahun ke atas, kalau anda ada kencing manis, darah tinggi, kalau anda ada kencing manis darah tinggi, lebih-lebih lagi anda lelaki, dan kalau anda juga sudah berumur 40 tahun ke atas. Jadi 2 syarat utama. Anda 40 tahun ke atas, anda ada kencing manis darah tinggi, anda perlu berjaga-jaga kalau anda nak cakap anda tu ada gastrik ataupun angin. Sebaik-baiknya tinggalkan kerja memberi diagnosis itu kepada doktor. Maksudnya kalau anda rasa macam angin, macam gastrik, tapi anda dah umur 40 tahun ke atas dan anda juga ada kencing manis dan darah tinggi, jadi jangan fikir panjang, terus pergi hospital. Doktor akan analyse, dengar betul-betul macam mana yang anda punya sakit angin tu. Doktor akan dengar pukul berapa anda kena, macam mana dia datang, dia pergi ke mana, ada tak simptom lain, gejala lain, ada tak anda rasa macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Macam mana. Tambah pula, saya cakap tadi apa? Orang serangan jantung ni dia akan rasa nak muntah, mual, ataupun memang dia muntah. Jadi bahaya kalau orang-orang begini yang 40 tahun ke atas dan ada kencing manis darah tinggi, kalau dia kata gastrik je, itu bahaya. Okay, sebab serangan jantung boleh mimik gastrik. Jadi tinggalkan itu untuk doktor diagnose. Melainkan anda sangat muda, belum berumur 40, tak ada masalah kesihatan, family pun tak ada masalah kesihatan, tak ada serangan jantung, dan anda cuba makan ubat Gaviscon ke, macam dia anda rasa lah, boleh lah. Lepas tu anda buat kerja, semakin buat kerja, aktiviti, anda tak sakit, kemungkinan besar itu bukan serangan jantung. Kemungkinan besar. Kalau anda masih risau, pergi je klinik, buat
pemeriksaan kesihatan yang lebih lanjut. Kenapa okey, doktor, kalau dada kiri terasa sakit tiba-tiba, kenapa ya? Rasa macam kena tikam, rasa sekejap-sekejap. Okey. Rasa sekejap-sekejap tu penting. Rasa sekejap-sekejap tu saya assume lah dalam beberapa saat ke beberapa, maybe tak sampai 5-10 minit kan. Okey, dia boleh macam mencucuk. Rasa kejap-kejap, lepas tu dia hilang. Dia mencucuk lagi, hilang. Tambah-tambah kalau kita tarik nafas, bila ada pergerakan dada, dia sakit. Lepas tu bila kita duduk diam, rehat, kita kawal pernafasan, dia tak sakit. Itu lebih kepada sakit pada sambungan antara kita punya ni kita panggil kita punya tulang rusuk. Tulang rusuk kita ada sambungan antara ligamen dan tulang. Okey, dekat cantuman tu kadang-kadang ada berlakunya kita panggil apa? Inflamasi. Inflammation tu boleh menyebabkan kita rasa keradangan, kita boleh rasa sakit. Okey. Kalau anda berisiko untuk mendapat serangan jantung, lebih baik tinggalkan urusan diagnosis tu kepada doktor. Okey, buat dulu pemeriksaan kesihatan. ECG yang kita buat di hospital, di Jabatan Kecemasan tu hanya beberapa saat. Okey, itu kita tak dapat tangkap pun anda punya degupan jantung tu normal ke tak normal. Sometimes kita tengok ECG normal. Kita letak bacaan nadi dalam masa 1 jam, 2 jam, 3 jam berada di Jabatan Kecemasan, normal. Itu tidak bermakna anda tak ada penyakit jantung punya degupan. Okey, kemungkinan anda ada masalah degupan jantung, masalah bateri jantung tadi, yang memerlukan kita buat ECG 24 jam. Adakah itu mustahil? Tidak. Okay, kita akan refer anda ke doktor jantung, doktor elektrik jantung. Dia akan pasang mesin ECG, anda akan tidur dengan mesin tu di rumah. Nanti doktor akan baca result, tengok di manakah ataupun bilakah spesifik masanya terjadinya degupan jantung tadi laju. Okey, dan ada rawatan yang akan diberikan lah nanti. Saya pernah terkena serangan kecil, adakah risiko lebih tinggi untuk kena lagi? Ya, of course. Okey, tak ada pun mengatakan dalam kajian dunia mengatakan sesiapa pernah kena serangan yang pertama, dia dapat rawatan, dia akan sihat walafiat. Tidak semestinya. Ada pesakit yang kita beri rawatan. Mungkin ingat kita ada salur darah jantung, kita ada 3 salur darah jantung yang besar. 3 ni boleh berlaku sumbatan kecil atau sumbatan besar. Dan mainkan kalau anda sudah mendapat anda kali pertama rasa sakit jantung, mungkin ni masalah salur darah yang pertama. Anda ada lagi 2. Okey, jadi kena ingat tu. Dan yang pertama ni pun tak semestinya terawat dengan ubat yang kita makan. Kadang-kadang dia memerlukan stent ataupun kita perlukan balon, yang doktor jantung akan letak balon atau stent untuk buka salur darah yang sempit tadi tu. Okay, ingat, yang pertama tidak pertama serangan anda mungkin boleh dapat, kedua, ketiga dan keempat sebagainya. Kenapa rasa sakit dada tapi heartbeat beat per minute normal je? Normal it's okay. Kalau anda dapat serangan jantung ke sakit dada ke, tidak semestinya degupan jantung anda berubah. Tetapi biasanya seseorang yang mendapat serangan jantung, degupan jantungnya akan menjadi perlahan. Biasanya, bukanlah wajib. Okey, biasanya. Bila degupan jantung anda laju, bila semakin lambat anda ke hospital, jadi bila darah tadi lambat datang, otot jantung mati, kesannya, komplikasinya ialah anda punya paru-paru akan berair. Okey, bila paru-paru berair, anda akan susah nafas. Waktu itulah anda punya jantung akan lebih laju. Kalau injap jantung rosak, macam mana doktor? Kena jumpa doktor pakar jantung, pakar bedah jantung. Mungkin ada rawatan yang membetulkan injap jantung yang akan diberikan kepada anda lah. Okey, so kena pergi buat pemeriksaan doktor. Normal ke 27 tahun, ada jantung membengkak pada ECG, eko tunjuk dinding jantung tidak tebal. Okey. Bila kita buat ECG, macam-macam yang kita boleh diagnose. Kita boleh diagnose ada sumbatan pada jantung, kita boleh diagnose jantung membengkak. Okey, kita boleh diagnose degupan jantung perlahan atau laju, atau ada ekstra degupan jantung. Semuanya daripada sekeping kertas ECG yang doktor buat tadi. Okey, boleh diagnose benda tu semua. Dan kalau anda punya jantung membengkak, daripada ECG kita nampak jantung membengkak ni, memang akan ada rawatan susulan, akan buat eko. Okey, kalau eko tunjuk dinding jantung tak tebal, okey, mungkin kena cari sebab lain lah. Kadang-kadang mungkin faktor eko tu sendiri nampak jelas ke tidak. Saya detected ada sinus tachycardia berkait ke dengan sakit dekat bahagian dada. Okey, macam saya kata tadi, kalau jantung kita laju, kita boleh rasa berdebar. Okay, sekarang cuba anda duduk diam masing-masing. Cuba duduk diam. Cuba bayangkan ataupun cuba try dengar atau rasa. Ada rasa tak degupan jantung? Tidak. Logiknya tidak. Okay, jadi bila anda terasa saja degupan jantung tu, kemungkinan dia laju. Jadi macam mana nak pastikan? Letakkan tangan anda pada nadi.
rasa nadi anda. Ataupun siapa ada smartwatch, tengok degupan jantung pada smartwatch anda. Okey, kalau lebih 100, abnormal. Okey, jadi perlu mendapat pemeriksaan lanjut. Senang je. Apa punca injap jantung rosak? Seseorang boleh dilahirkan dengan injap jantung rosak. Okey, biasanya doktor akan detect daripada lahir lah. Okey, ataupun dia mendapat kuman. Okey, kuman melekat pada injap jantung. Boleh juga injap jantung boleh rosak. Ataupun dapat serangan jantung. Serangan jantung tadi kena pada salur darah yang supply injap tadi. So injap tu boleh mati. Injap rosak lah. Doktor, kalau EF ataupun kuasa mengepam jantung tadi lebih kurang 30%, macam mana je? Okey, normal kita punya darah, mengepam darah, kita panggil, kita punya kuasa mengepam tu lebih 40, 42, 45 ke atas. Okey, kalau 30 tu maksudnya kekuatan mengepam tu dah berkurang lah. Okey, jadi maksudnya kita istilahkan, kita panggil heart failure. Jantung dia fail. Okey, so kesannya ialah sel-sel kat badan kita tak mendapat bekalan darah yang secukupnya. So untuk mengatasi itu, jantung kita akan mengepam lebih laju. Okey, akhirnya dia akan lebih penat. So dia lebih fail. So satu masalah datang. Boleh tahu roughly cost bypass operation di hospital kerajaan. Okey, dia di hospital kerajaan ni dia lebih bagus kalau tanya sendiri pakar jantung. Okey, sebab dia harga ni bergantung kepada stand yang digunakan. Okey, stand tu jenis apa, stand yang ada ubat ke, stand yang tak ada ubat ke. Okey, balon, macam-macam lah faktor konsiderasi dia. Betul, kalau rokok elektronik atau vape boleh mengakibatkan penyakit jantung. Okey, berdasarkan kajian memang ada. Okey, vape dan rokok biasa, dua-dua boleh mendatangkan kesan negatif kepada jantung dan paru-paru. Dua-dua sekali. Betul ke intake kopi hari-hari boleh cenderung kena sakit jantung? Okey, kopi ni ada kafein. Kafein ni ada sifat dia ialah melajukan degupan jantung. Tapi tak semua orang dapat benda ni. Ada orang minum kopi selamanya. Ada orang minum kopi dia jantung laju. Okey, it's okay kalau dia boleh tolerate benda tu. Kalau dia rasa okey benda tu. Cuma kena ingat, kopi ni ada dos-dos dia yang kita boleh ambil harian. Kalau lebih daripada tu, kita terdedah kepada overdose dia, dan kita panggil dependent. Kita akan sangat bergantung pada kopi, dan yang lebih kita risau kalau jantung kita jenis sensitif. Minum kopi, jantung laju. So itu lebih kita risau. Okay, semakin lama jantung laju, maksudnya dia bekerja lebih keras lah dengan biasa. Itu yang tak bagus. Sakit jantung ni memang tak boleh baik je. Okey, soalan ni susah. Soalan ni okey, bila kita cerita pasal serangan jantung lah. Bila orang dapat heart attack, muscle jantung mati dan dia akan lemah. Okey, ada orang yang dia bermula daripada dia dapat serangan jantung, dia insaf. Ramai pesakit saya, dia dapat serangan jantung, berhenti merokok. Okey, siapa suruh? Tak ada siapa suruh. Sebab apa? Sebab dia dah rasa sakitnya heart attack, sakitnya serangan jantung. Okey, waktu itulah dia rasa dia akan mati. Jadi saya nak tanya kepada anda yang penghisap rokok di luar sana kan, anda nak tunggu anda dapat serangan jantung dulu baru anda nak voluntarily berhenti merokok, ataupun lebih baik anda fikirkan yang satu hari nanti mungkin aku akan kena, baik aku berhenti sekarang siap-siap. Dan kalau aku berhenti siap-siap, maybe aku tak kena. Okey, kena ambil that view. Okey, that point of view. Okey, jadi bila dah kena serangan jantung, of course kita akan mencegah serangan jantung yang seterusnya. That's why lah doktor suruh makan ubat cair darah. Bila anda makan ubat cair darah, ada risiko lain. Risiko pendarahan otak, risiko pendarahan dalam perut. Tetapi berdasarkan kajian, dos yang kita beri itu biasanya okey untuk mencegah serangan jantung dan mencegah dapatnya pendarahan. So jangan risau, teruskan makan ubat tu, melainkan anda ada pendarahan, doktor akan datangkan alternatif yang seterusnya. Okey, bila jantung anda mula melemah, rawatan seterusnya ialah memberikan anda ubat untuk menguatkan jantung pula. Kalau ada orang pengsan dan tangan dia shaking, itu ada masalah jantung juga ke? Okey, pengsan nombor 1, anggap dulu serangan jantung. Okey, lebih-lebih lagi orang umur 40 tahun ke atas dan dia ada sakit jantung, ataupun darah tinggi ataupun kencing manis. Lebih-lebih lagi kalau sebelum dia pengsan tadi dia kata apa? Sakit dada. Sebelum dia pengsan tadi dia sesak nafas. Sebelum dia pengsan tadi dia berpeluh-peluh. Lepas tu dia pengsan. So nombor 1 kena ingat, adakah ini serangan jantung? Okey, of course pengsan banyak sebab. Okey, pengsan biasa boleh, sawan boleh, macam-macam. Kalau GERD yang teruk boleh efek jantung ke tidak? Okey, kalau GERD tak ada kaitan. GERD dengan jantung tak ada kaitan. GERD ni ialah masalah reflux. Dia punya injap perut dia agak longgar. Jadi bila dia makan penuh,
dia keluar. So dia tak ada kaitan dengan jantung. Ni ialah bahagian esophagus, selalu makan. Jadi beberapa term istilah yang anda boleh kuasai hari ini setelah bercerita dengan saya ialah, pertama ECG. Doktor akan buat ECG yang letak probe dekat sini, dia akan keluar kertas. Itu ECG. Itu wajib untuk orang ada sakit jantung, ada sakit dada, wajib buat ECG walaupun umur dia 20 tahun. Okey. Yang kedua, echo. Echo tu yang kita pakai kamera macam nak tengok baby dalam perut tu. Ini echo ni kita tengok jantung, kita tengok fungsi jantung punya degupan. Degupan jantung tu cukup ke tidak, kita boleh tengok daripada situ. Injap jantung semua kita boleh tengok daripada echo. Okey, jadi bahasa-bahasa ni yang perlu kita biasakan lah. Sebab ini bukan bahasa tinggi pun. Okey, ECG dan echo. So semua orang sakit jantung mesti ada ECG. Di mana nak buat ECG? Klinik atau hospital. Okey, that's it. Saya harap dalam banyak-banyak ni anda dapat mengutip poin-poin penting yang boleh memberi manfaat kepada anda, yang terutamanya dan anda dan orang-orang yang anda sayang di sekeliling anda. Okey, isteri kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, sampaikan ilmu yang bermanfaat. Semoga kita menjadi ejen menyelamatkan nyawa orang, bukan hanya doktor di hospital, tetapi juga anda di luar sana yang boleh mencegah dan memberi rawatan yang paling bagus untuk anda di luar sana. Bila orang serangan jantung, ialah bawa ke hospital dengan secepat mungkin. Teruskan jaga kesihatan, nyawa anda milik anda. Selamat menjadi rakyat yang sihat.